Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak, anda bersama saya Syaf Syukri. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Bacaan pertama turun had umur mengundi dibentang esok. Pesta cahaya di Bandar Kuching. Rosakan kabel bawah tanah, kontraktor berdepan tindakan tegas. Bandar Kuching mula sibuk selepas pelbagai acara diatur sebelum bermulanya acara tahunan Rainforest World Music Festival bermula dengan Rainforest in the City diikuti dengan Rainforest Fringe Festival. Editor Awani Sarawak, Jasmine Abu Bakar, ada perinciannya. Min. Baiklah Syaf, sebelum saya kongsikan apa yang menarik di Kuching Sarawak yang bermula semalam, apa kata kita saksikan dulu klip ini. Kemeriahan Rainforest in the City atau RITC yang berlaku di MP Theatre Kuching, Sarawak. Sungguh meriah sekali dan saya ingin bagi tahu kepada anda, ia adalah acara pemanas badan sebelum acara kemuncaknya iaitu Rainforest World Music Festival 2019 yang akan bermula 15 hari bulan. Pelbagai acara menarik seperti persembahan kebudayaan, muzik, alam semula jadi dan makanan etnik Sarawak serta penataan cahaya berteknologi canggih. Antara persembahan cahaya yang dipersembahkan termasuklah pokok LED, pemetaan hutan, bola cahaya dan terowong LED. Penduduk sini ataupun mereka yang berkunjung dapat merasakan suasana yang agak berlainan apabila mereka melalui light tunnel situ. Mereka dah boleh ber-Wi-Fi dan sebagainya, dan saya percaya untuk 10 hari yang akan datang ramai mereka akan berkunjung ke tempat ini. Tahun ini persembahan dijayakan dengan kolaborasi Filament Enterprise, Cat Sound, Lembaga Pelancongan Sarawak STB dan Kerajaan Sarawak. Acara bermula semalam sehingga 10 Julai, bermula 7.30 malam hingga 11 malam. Dan bagi pengunjung dan juga penduduk di Kuching, nyata pengalaman ini amat berbeza kerana mereka tidak pernah menyaksikan pertunjukan lampu dan muzik sebegini. Kerana ini adalah kali pertama ia diadakan di Kuching sebelum acara pemuncaknya iaitu Rainforest World Music Festival 2019. Dan kita tahu sambutan sebegini nyata akan menarik lebih ramai pengunjung, terutamanya pelancong ke Kuching, Sarawak. Oh, I think it's very amazing that is done in Kuching. For all the local community to enjoy. Yeah, there's something to do at night and also before the Rainforest Festival starts. So I think it's a very good effort and the music is wonderful. Bagi kami okey lah sebab benda tu boleh tarik sebagai one of the tarik pelancong datang ke situ nah. Since benda tu the first in Kuching and Sarawak adalah one of the country yang kurang macam cendermada banding dengan KL. Nya adalah even Kuching tak ada pusat Sarawak nah, tapi nya kurang tarik pelancong. So kita ada tarikan gila unless saja shopping mall. Tapi definitely, I think it will boost some more tourism, people coming to the city for more like events like this, and we got the Rainforest coming up, the Rainforest Festival coming up, so it'll be good. Baiklah, RITC akan berlangsung sehingga 10 Julai ini. Apa yang paling istimewa adalah acara ini adalah pemetaan hutan. Penganjurnya mengatakan bahawa ia ala-ala kalau anda pernah tengok filem Avatar, dan sepanjang RITC ini adanya persembahan khas pada malam-malam tertentu, antaranya Ad Adau, Ezra dan juga Hafiz. Baiklah, sebelum RITC Kuching berlangsung, pelbagai aktiviti telah diadakan dan selepas RITC Kuching akan sibuk pula dengan
Rainforest Fringe Festival yang akan bermula pada 5 hari bulan sehingga 11 Julai. Dan di Rainforest Fringe Festival ini ada acara kebudayaan, ada bengkel-bengkel seni dan tidak lupa juga pameran mengenai kemeriahan dan juga keindahan dan keunikan Bumi Kenyalan. Dengan tentunya acara kemuncaknya seperti saya katakan berkali-kali tadi, iaitu Rainforest World Music Festival yang menyaksikan persembahan daripada ratusan pemuzik seluruh dunia yang akan berada di Kuching. Jadi mungkin belum terlalu lambat untuk anda dapatkan tiket. Syaf, saya tahu Syaf akan pergi ke sana pada hari Jumaat ini. Pastikan bawa laporan menarik untuk kami di Awani Sarawak. Kita jumpa lagi. Terima kasih Syaf. Itu dia tadi, mengambil apa yang Jasmine katakan tadi sempena Rainforest Fringe Festival. Peminat sapi di Sarawak, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke Borneo Sapi Expo yang akan diadakan di Borneo 744 Bintawa pada 6 hingga 7 Julai nanti. Hi, I'm Somba from Kuching Sape Arts Collective. Don't forget to attend the Borneo Sape Expo 2019 on 6 and 7 of July, held at Borneo 744 in conjunction with Rainforest Fringe Festival 2019. See you there. Alunan sape kini telah lari dari stereotip bukan lagi alat muzik tradisional. Iramanya kini telah tembusi pasaran antarabangsa. Malah ia kini semakin mendapat tempat di hati generasi muda. Belia masyarakat kini untuk belajar main sape, jadi kita main sape lebih moden sikit. Jadi sidak lebih berminat. Dan baru kita memupuk yang tradisional. Di ibu negara misalnya, irama sape semakin digemari warga kota. Apa yang orang cuba buat di stok ialah sape Sarawak. Sebab di Kuala Lumpur kita susah untuk menangga alat muzik tradisional yang berasal daripada seberang Borneo kan. So kita buat sape bukan saja dari sudut alat muzik, but sidak boleh belajar sekali main sape di Kuala Lumpur tu. So orang ada kelas sape juga yang orang adakan di The Guitar Store Jalan Kuchai Lama Kuala Lumpur. Orang jadikan tempat dia sebagai hub sape Kuala Lumpur. Bukan sekadar alat muzik, peranan sape lebih besar daripada itu. Ia medium penghubung budaya Sarawak ke seluruh Malaysia dan seterusnya ke pesada dunia. Orang cuba untuk macam mengembangkanlah seni budaya Sarawak tu lebih meluas. Sekini dah sampai ke KL, mungkin kita boleh embak ke Singapura, boleh embak ke pasaran antarabangsa. Ya. Ini amaran Sarawak Energy Berhad SCB kepada kontraktor yang merosakkan kabel bawah tanah milik SCB hingga menyebabkan gangguan elektrik. Sila bertanggungjawab atau berdepan tindakan tegas. Untuk rekod sehingga Mac tahun ini, syarikat tunggal pembekal elektrik Sarawak ini telah rugi sekitar RM3 juta akibat kecuaian pihak kontraktor. Ketua Pegawai Eksekutif SEB, Lau Kim Swee berkata kontraktor akan diminta bayar kos kerja pembaikan kerana merosakkan kemudahan elektrik. Selain itu, SEB juga akan mengheret pihak berkenaan ke mahkamah di bawah undang-undang berkaitan. Insiden terbaru berlaku 7.30 malam Selasa lepas ketika kerja pembinaan tiang untuk syarikat telekomunikasi berhampiran pencawang lapangan terbang Miri. Ia menjejaskan bekalan kuasa di lapangan terbang, kawasan perumahan Taman Tungku dan kawasan sekitar. Selepas ini, selesaikan dahulu isu sekolah daif.
baru bicara soal meritokrasi. Sarawak sudah bersedia mulakan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI. Namun isunya ketika ini, dana daripada Kerajaan Persekutuan bagi latih sekitar 3,000 guru terlibat masih belum diterima. Kata Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin, ketika ini kementeriannya sedang menyiapkan modul dan mengenal pasti kos latihan berkaitan serta kos cetak bahan. Jelasnya lagi, 2,687 guru telah dikenal pasti bagi mengajar 2 subjek berkenaan di sekolah rendah tahun hadapan. Latihan 2 minggu akan dikendalikan pensyarah dari Institut Pendidikan Guru sekitar Sarawak. Ia disusuli latihan lanjutan bagi pastikan program berkenaan berjaya. Manyin pada masa sama turut gesa Kementerian Pendidikan Malaysia pastikan sekolah di negara ini setaraf terutamanya dari segi fizikal. Kemudian barulah laksana sistem meritokrasi sepenuhnya. Manyin berkata sekolah di bahagian Kapit, Serian Baram, Lawas dan Limbang serta semua kawasan luar bandar Sarawak banyak dalam keadaan daif. Tidak dilengkapi kemudahan dan kekurangan guru yang harus diberi peruntukan tambahan. Merujuk kepada Finland dan beberapa negara Eropah Timur, kata Manyin, tiada sekolah di sana yang lebih baik atau kurang dari segi infrastrukturnya. Esok 4 Julai 2019, Parlimen Malaysia sekali lagi jadi tumpuan. Bacaan pertama pindaan Perlembagaan Persekutuan akan dibentangkan di Dewan Rakyat bagi menurunkan had umur layak mengundi daripada 21 kepada 18 tahun. Disusuli bacaan kedua pada 16 Julai. Jika diluluskan, Malaysia akan menyertai majoriti negara di dunia yang memberikan hak mengundi kepada warganya yang berusia 18 tahun ke atas. Ini juga bermakna lebih 50% daripada sekitar 32 juta rakyat Malaysia layak mengundi. Akan ada 3.8 juta pengundi baru menjadikan jumlah keseluruhan 18.8 juta. Ada yang bersetuju, tidak kurang yang membantah cadangan ini. Alasan paling banyak dikemukakan, usia 18 tahun masih terlalu mentah untuk memilih teraju kepimpinan negara. Penganalisis politik yang juga pensyarah kanan Akademi Pengajian Melayu Dr. Awang Azman Awang Pawi berpandangan sebaliknya. Kata Dr. Azman, berdasarkan situasi zaman sekarang, kematangan anak muda lebih cepat matang dan lebih rasional. Ini kerana mereka lebih terdedah dengan media massa yang begitu mudah untuk diakses. Langkah ini pindaan untuk menurunkan umur untuk mengundi itu kepada 18 tahun dianggap wajar kerana yang pertama kita lihat sesuai dengan perkembangan zaman teknologi yang melanda di seluruh dunia, isu-isu politik, isu-isu semasa itu lebih cepat sampai ke tangan generasi muda. Mereka lebih peka dengan dunia perkembangan politik, sosial, ekonomi hasil daripada media sosial yang mereka perolehi. Jelasnya sudah tiba masanya Malaysia mengikut jejak beberapa negara lain yang mendahului Malaysia dalam menurunkan umur layak mengundi bagi beri ruang kepada generasi muda menjadi sebahagian daripada suara demokrasi. Dan laporan itu tadi mengakhiri Awani Sarawak untuk hari ini. Dengan itu, saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.